Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Okey, saya Dr. Tengku Elmi Azrina binti Tengku Muda, merupakan pensyarah dan juga kaunselor di Pusat Genius at Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia, dan pada masa yang sama saya juga merupakan seorang kaunselor di pusat kaunseling iaitu Elmi Counselling and Consultancy. Okey, insya-Allah hari ini saya cuba untuk berkongsi berkaitan dengan satu topik, iaitu topik yang berkaitan dengan kesihatan mental dan bagaimana kesihatan mental itu sendiri memberi kesan kepada kehidupan manusia. Dan sebenarnya berkaitan dengan topik ini adalah satu topik yang yang perlu difahami, yang perlu didengari untuk di dalam masyarakat, disebabkan kalau dilihat kepada masalah-masalah berkaitan dengan kesihatan mental itu sendiri memang agak merisaukan, sebab kalau dilihat daripada statistik ataupun dari bahan-bahan bacaan yang kita baca ataupun dilihat daripada media-media sosial yang menggambarkan, yang menceritakan atau yang menghuraikan tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental, dan kita dapat lihat daripada situ amat membimbangkan kerana setiap tahun daripada negeri yang berbeza seluruh Malaysia, setiap tahun berlaku peningkatan dari segi masalah kesihatan mental itu sendiri. Dan kesihatan mental itu sendiri sebenarnya dia tidak kira, tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja. Dia termasuk juga kesihatan mental itu boleh juga berlaku, penyakit mental sendiri boleh berlaku di kalangan pelbagai peringkat, boleh berlaku di kalangan remaja, boleh berlaku di kalangan kanak-kanak, boleh berlaku juga di kalangan orang dewasa, dan orang yang berpendidikan tinggi juga boleh berlaku masalah berkaitan dengan penyakit mental itu sendiri, sebab dia tidak mengira siapa golongan tersebut, dan dia tidak mengira jantina sama ada lelaki atau perempuan, apakah pekerjaan dia, apakah latar belakang dia, dan semuanya boleh terkena berkaitan dengan penyakit mental, sebab ia berkaitan dengan bagaimana seseorang individu tersebut berhadapan dengan cabaran yang dilalui, bagaimana dia memberi persepsi terhadap cabaran yang dilalui setiap hari. So kalau anda kata dia mampu menangani masalah tersebut, dan dia boleh mencegah diri daripada terlibat dengan masalah-masalah berkaitan dengan penyakit mental. Jadi untuk pergi lebih detail berkaitan dengan kesihatan mental, topik kesihatan mental ni saya lebih suka untuk menceritakan atau untuk memberi kefahaman kepada tuan-tuan dan puan-puan semua berkaitan dengan apa itu kesihatan mental dan apa itu penyakit mental. Sebenarnya kesihatan mental dan juga penyakit mental ada dua definisi yang berbeza yang kita kena faham. Apa itu kesihatan mental dan apa itu penyakit mental, supaya kita mudah memahami kategori ataupun perbezaan di antara kedua definisi tersebut. Okey, saya pergi dulu pada yang first, iaitu yang pertama berkaitan dengan definisi kesihatan mental. Definisi kesihatan mental ni sebenarnya kalau kita nak, negara kita sendiri pun nak masyarakat tu yang mempunyai kesihatan mental yang baik. So kesihatan mental tu yang selalu kita fight dengan diri kita, yang kita kena cuba kena ada dalam diri kita yang punya masalah-masalah kesihatan mental yang baik, di mana definisi kesihatan mental itu sendiri adalah seseorang individu tu dia mempunyai keupayaan diri untuk mengurus diri sendiri, dan juga untuk dia bekerja. Kalau contohlah dia seorang pekerja, dia boleh mengurus diri sebagai seorang pekerja dengan baik. Kalau dia seorang ibu, dia boleh mengurus rumah tangga tu dengan baik. Kalau dia seorang isteri, dia boleh mengurus diri sebagai seorang isteri dengan baik. Jadi apa saja peranan dia, seseorang individu tersebut, kalau dia mempunyai masalah kesihatan mental yang baik, dia mampu menjalankan fungsi tersebut, menguruskan tugas harian dia dengan baik. Dan orang yang mempunyai kesihatan mental sendiri adalah orang yang mampu bekerja dengan baik, mampu juga menyumbang. Selain daripada bekerja, dia mampu juga menyumbang kepada persekitaran dia, menyumbang
kalau contoh dia sebagai pekerja menyumbang kepada masyarakat lah, sebagai orang mempunyai masalah kesihatan yang mental yang baik. So sebab orang yang mempunyai masalah kesihatan mental yang baik ni, dia punya konsep dia mampu menjalankan tugas harian dia dengan baik, mengurus diri dia dengan baik dan juga menjalinkan hubungan dengan persekitaran dia dengan baik. Okey, berbeza dengan penyakit mental. So penyakit mental ni sebenarnya adalah kategori penyakit yang boleh disahkan oleh psikiatrik sendiri, apa kategori masalah penyakit mental tersebut. Sebab penyakit mental ni adalah keadaan seseorang individu di mana dia mempunyai gangguan pada fungsi otak dia sendiri, yang fungsi minda dia sendiri, yang mana gangguan tersebut dia boleh menjejaskan cara dia berfikir, menjejaskan cara dia perasaan dia dan cara dia bertingkah laku. So kita boleh lihat maksudnya macam mana orang yang mempunyai masalah penyakit mental ni, cara dia berfikir tentang keinginan dia nak bunuh diri, sebab dia ada benda-benda yang tidak normal di situ, dan bagaimana perasaan dia rasa macam kesunyian, dia rasa dia tu tidak berguna, macam tu. So dari segi tingkah laku tu boleh nampak tingkah laku agresif dan sebagainya lah. So itu menunjukkan bahawa kalau kesihatan mental satu individu yang boleh berfungsi dengan baik, tapi kalau penyakit mental tu dia dah mula mengganggu fungsi harian dia dan akhirnya menjejaskan kepada, dan kita boleh lihat simptom dia dari segi tingkah laku dia, simptom dari segi perasaan dia dan simptom dari segi pemikiran dia. Okey, so itu dua perkara berbeza lah berkaitan dengan kesihatan mental dan juga penyakit mental itu sendiri yang perlu difahami. Okey, sebenarnya berkaitan dengan kesihatan mental ni sendiri, sebenarnya saya lebih suka, saya akan kupas juga berkaitan dengan senario di Malaysia itu sendiri, ada senario dalam masyarakat tentang penyakit-penyakit mental yang kita perlu fahami, dan saya akan kupas juga berkaitan dengan apa simptom-simptom penyakit mental tu dan juga jenis penyakit mental tu secara general, dan juga saya akan kupas juga berkaitan dengan bagaimana untuk elak berlakunya penyakit-penyakit mental, dan juga saya akan kupas juga tentang bagaimana untuk mendapatkan rawatan. So insya-Allah untuk topik untuk hari ini, untuk sesi hari ini, saya akan kupas semua yang saya nyatakan tadi. Okey, yang first adalah berkaitan dengan senario penyakit mental. Kalau lihat di Malaysia, kalau contohnya tuan-puan pun boleh lihat bagaimana dalam masyarakat itu sendiri daripada tahun ke tahun dah berlaku peningkatan yang melibatkan pelbagai golongan, dan kita boleh lihat bagaimana keganasan dalam rumah tangga, antara suami dan isteri, yang kadang lihat tu ada punya situasi tu bagai macam tak masuk di akal, macam mana dia boleh lakukan keganasan rumah tangga terhadap suami atau isteri. So yang kedua, bagaimana kita lihat penderaan terhadap kanak-kanak, penderaan terhadap kanak-kanak. Kita boleh lihat juga bagaimana seorang ibu kalau dah mengalami masalah penyakit mental, dia boleh kelar anak dia sendiri. Kadang sepatutnya seorang ibu tu mempunyai sikap yang penyayang terhadap anak kan, tapi bila berlaku masalah kesihatan penyakit mental, benda yang abnormal ataupun tidak normal menjadi normal pada mereka. Dan banyak lagi kes-kes lain kalau kadang-kadang mereka ni kepada bukan setakat pada manusia, tapi kadang pada haiwan. So sebenarnya kalau nak lihat apa yang dikatakan penyakit mental tu sendiri, sebenarnya dia ada beratus-ratus penyakit mental tu sebenarnya. Kita boleh lihat kenapa dinamakan penyakit mental tu bila berlaku sesuatu di luar normal pada kebiasaan. So bila luar pada normal kebiasaan menunjukkan masalah di situ yang mempunyai kaitan dengan masalah kesihatan penyakit mental. Okey. So itulah senario yang perlu dilihat di Malaysia, yang kita kena pasti juga. Jadi masalah kenapa berlaku peningkatan macam ni adalah disebabkan kesedaran dari kalangan ahli keluarga itu sendiri, kesedaran masyarakat itu sendiri untuk mengenal pasti apakah simptom yang menyebabkan masalah tersebut. Kadang-kadang diri individu itu sendiri pun tidak aware pasal diri dia ingat benda tu benda biasa, dan akhirnya masalah tu dah jadi kritikal, dan akhirnya berlaku kepada masalah kesihatan mental, dan disebabkan juga memendam rasa dan tidak share dengan orang lain, dan tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan pertolongan, dan akhirnya itu menyebabkan berlakunya masalah-masalah peningkatan dari segi penyakit mental itu sendiri. Dengan cabaran dunia sekarang ni, dengan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi, yang memerlukan kepada kemampuan ketahanan fizikal, ketahanan emosi dan juga kreativiti untuk menghadapi cabaran tersebut, itu menyebabkan berlakunya peningkatan kes-kes berkaitan dengan penyakit mental. Jadi apa yang perlu dilihat daripada senario ini adalah
kena banyak dapatkan maklumat untuk mengenali apakah simptom-simptom dalam penyakit mental itu sendiri dan bagaimana untuk mendapatkan rawatan. Perlu tahu dalam ahli keluarga, sebab kadang-kadang penyakit mental ada, kita tak boleh sorok. Kita kena dapatkan rawatan, kena dapatkan pertolongan, sebab penyakit mental boleh sembuh seperti penyakit lain. Sebab kalau macam sebelum ni, dalam senario sekarang ni, kalau sebelum ni kita banyak lihat kepada penyakit-penyakit yang menyebabkan perubatan, contohnya kencing manis, darah tinggi, macam tu kan. Tapi sekarang ni masalah berkaitan dengan mental dah jadi selari dah dengan penyakit-penyakit yang kencing manis yang menyebabkan medical punya problem kan. Tapi jadi walau bagaimanapun, macam saya tekankan tadi, penyakit mental boleh dirawat. Yang penting ada kesedaran untuk dapatkan rawatan dan juga untuk bantu diri untuk sembuh. Dan itu okey. Dan seterusnya, selain daripada senario tadi, saya ingin berkongsi maklumat berkaitan dengan apakah simptom-simptom kalau kita nak kenal di kalangan ahli keluarga kita ataupun dalam masyarakat tu sendiri, jiran-jiran kita dan sebagainya, ataupun diri kita sendiri, mungkin wujud satu kelainan dalam diri itu yang menunjukkan bahawa kita memerlukan kepada rawatan daripada pakar ataupun memerlukan kepada perubahan pada diri, membuat perubahan pada diri, penambahbaikan pada diri supaya kita tidak terlibat dengan gejala-gejala penyakit mental yang memang lebih teruk, lebih kritikal jadi yang menyebabkan sukar untuk dapat kesembuhan itu sendiri. Jadi antara simptom yang kita boleh lihat berkaitan penyakit mental, macam saya bagi tahu tadi, bila sesuatu yang tidak normal tu yang kita nampak, yang kita sepatutnya yang maksudnya berkaitan dengan ketidaknormalan yang berlaku tu, itu boleh diletakkan di bawah dari segi tingkah laku, dari segi pemikiran, dari segi perasaan. Bila tidak berlaku tidak normal dari segi cara berfikir, cara bertingkah laku, cara dia, perasaan dia, so itu kita kena tahu apakah simptom-simptom tersebut ada kaitan dengan penyakit mental ataupun tidak. Jadi yang first, dalam kategori-kategori ni dia ada kesemua sekali, sama dari segi tingkah laku, dari segi perasaan, dari segi cara berfikir. Yang first kat sini adalah kalau tengok dari segi cara berfikir dia, kalau tengok simptom dia, keinginan dia untuk bunuh diri, keinginan bunuh diri. Sebab kalau dia dalam keadaan situasi yang bila dalam keadaan tekanan yang tinggi, dah tak ada pada situasi yang memang tak boleh, dia dah tak ada cara dah tak ada rasa, tak ada penyelesaian dah pada masalah dia merasakan bahawa mati tu lebih baik daripada dia hidup, macam tu. So dia ada, sebelum dia capai kepada keinginan untuk bunuh diri tu, dia dah ada satu melalui fasa yang cukup menyedihkan pada dia. So rasa itulah fasa terakhir dia rasa nak bunuh diri. Kita kena pasti kat situ. Kalau dia kerap sangat dah bercakap tentang dia nak bunuh diri, dia rasa dia tentang kematian apa semua yang itu adalah simptom di bawah penyakit mental, tentang salah satunya lah berkaitan keinginan bunuh diri. Dan yang kedua, dari segi tingkah laku dia maksudnya tidak suka bergaul dengan orang ramai, suka lebih minat berkurung, lebih selesa berkurung di rumah, berkurung dalam bilik dan sebagainya. So banyak mengurungkan diri daripada dia berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang luar, dia macam tu. So yang ketiga, kita boleh nampak dia berlaku perubahan dari segi habit, terutama dari segi selera makan. Mungkin terlebih suka makan dan mungkin juga dia tak ada selera nak makan, dia macam tu. So kadang-kadang bila berlaku dari situasi perubahan selera makan, boleh berlaku pula contoh kurang makan, dari segi penurunan berat badan secara drastik, dia macam tu. Okey, dan yang seterusnya adalah dari segi contohnya macam itu dari segi perubahan selera makan, dari segi tidur pula, mungkin mengalami masalah insomnia. So insomnia dekat sini contohnya dia macam tak dapat tidur, dan ada juga yang terlebih tidur. Jadi maksudnya perubahan dari segi cara dia tidur tu sendiri merupakan salah satu daripada simptom dari segi kesihatan mental tu sendirilah. Dan dia akan rasa dari segi tingkah laku
cepat sangat sensitif, cepat sangat jadi orang yang pemarah. Kalau sebelum ni dia bukan jenis orang yang macam tu, tapi bila dengan tekanan dia lalui, banyak perkara yang dilalui, cabaran yang dilalui, yang dia tak boleh nak ada, tak ada coping skill untuk ada perkara tersebut, akhirnya menyebabkan dia jadi orang yang agresif, orang yang kadang-kadang macam dia sangat sensitif dan dia cepat sangat rasa bersalah. Kadang-kadang benda tu bukan salah dia pun, tapi dia merasakan bahawa itu kesalahan dia dan dia memikirkan melampau-lampau sampai overthinking, sampai merasakan diri itu tak guna, sampai disebabkan dia lah menyebabkan beri masalah kepada orang lain macam tu kan. Dan yang seterusnya dia mempunyai masalah simptom-simptom pada fizikal, dia ada penyakit-penyakit fizikal lah ya, macam contohnya sakit-sakit badan, macam sakit kepala, ada dapat migraine, macam itulah sakit fizikal badan dia. Dan itu contoh antara simptom-simptom yang kita boleh lihat dari penyakit mental, yang boleh lihat dari segi tingkah laku, dari segi perasaan dia, dan juga dari segi cara dia berfikir, yang macam tu. Jadi kita kena kenal pasti apakah untuk menapasi masalah tersebut adalah untuk pastikan adakah betul dia mempunyai masalah kesihatan mental. Kita perlukan pada rawatan daripada pihak psikiatrik untuk dapat. Yang penting ada masalah tersebut dia tidak akan berlaku dalam masa sehari dua. Masalah tu dia berlaku contohnya dari segi perasaan, perubahan emosi dia berlaku dalam masa lebih daripada jangka masa 2 minggu, berbulan-bulan, contoh macam tu. So dia akan beza dengan stres yang macam biasa kita dapat selesaikan, dia akan habis macam tu. Tapi kalau yang jenis yang boleh melibatkan masalah kesihatan mental ni, masalah tersebut berpanjangan dan dia sampai dah lalui berbagai jangka masa yang lama, dan akhirnya dia dapatlah penyakit-penyakit berkaitan dengan kesihatan mental itu sendiri. Okey, dan itu adalah simptom. Berkaitan dengan simptom tersebut, sebenarnya kita boleh pergi kita boleh lihat juga yang banyak berlaku dalam masyarakat tadi, kesihatan penyakit mental, simptom secara general, secara umum. So sebenarnya kita boleh lihat juga yang selalu berlaku dalam masyarakat adalah simptom dari tentang penyakit mental yang berkaitan dengan kemurungan dan juga anxiety, selalu berlaku. Dan berkaitan dengan kemurungan tadi tu, kita boleh lihat dia ada simptom-simptom dia, sebab biasanya berkaitan kemurungan ni kita akan lihat di kalangan individu tersebut lebih daripada 2 minggu, 2 minggu perasaan. Contoh salah satu simptom dia tu dalam masa 2 minggu dah berpanjangan. Dia beza antara kemurungan dengan stres. Sebab stres, contoh kita banyak kerja pada hari tersebut, kemudian kita dapat selesaikan, so stres tu hilang. Tetapi kemurungan tadi tu kita kadang-kadang tak dapat pasti apa sebabnya, tiba-tiba dapat simptom-simptom tertentu berkaitan kemurungan yang kita boleh lihat di sini. Contohnya salah satunya dia ada rasa macam perasaan sedih tanpa sebab dalam kemurungan itu sendiri. Perasaan sedih tanpa sebab, dia rasa pilu, dia rasa nak menangis. Kadang-kadang bila ada contoh dia ada nyatakan tentang, dia kadang tak tahu nak nyatakan perasaan, tiba-tiba rasa nak menangis tak apa sebab kadang tak boleh nak keluar air mata pun menangis tu kan. So tapi dia tak akan berlaku secara ringkas, sekejap macam tu, sehari dua, tak, dia berlaku berpanjang. So kita akan lihat kalau lebih daripada 2 minggu, sebulan dan berbulan-bulan sebagainya, tu baru kita lihat dia ni ada masalah dari segi mungkin simptom-simptom dari segi masalah kemurungan tu sendiri. Dan yang kedua, kita boleh lihat dari segi gangguan tidur dia, sebab orang yang mempunyai masalah kemurungan ni dia akan ada masalah dari segi gangguan tidur, sama ada dia sukar tidur atau kita namakan sebagai insomnia, atau dia akan berlebihan tidur pula. Jadi tapi orang yang dapat kemurungan ni, walaupun dia berlebihan tidur, bila dia bangun pada waktu pagi pun dia tak akan rasa fresh. Apalagi lah kalau dia tak dapat tidur yang cukup kan. Kalau dapat tidur yang lebih pun dia tak akan rasa fresh. Biasanya pagi tu dia tetap rasa penat. So kita boleh kena tengok dari segi situlah. Dan yang seterusnya, letih yang selalu dapat letih, selalu rasa tidak bermaya. Kadang-kadang kerja tu hanya kerja-kerja biasa je, yang ringan saja, tapi dia punya penat tu sampai rasa satu hari tu nak duduk berbaring saja, tak nak buat kerja macam tu, rasa lebih baik, lebih seronok melayan perasaan, dia rasa tak nak buat apa saja, lebih seronok berkurung dalam rumah macam tu. So dia rasa sangat penat, walaupun just hanya membasuh pinggan di dapur ataupun kadang-kadang tak ada buat apa-apa pun di rumah, tapi
rasa kepenatan tu macam buat kerja-kerja berat. Kita boleh lihat sebab dalam simptom kemurahan dia dah mula efek pada simptom kesihatan dia, fizikal dia. So, dan seterusnya selera makan yang terganggu, di mana dalam selera makan yang terganggu tu sendiri sama ada dia berlebihan makan ataupun dia tak nak makan. Kadang kita tengok makanan, mungkin makanan sebelum ni dia suka makanan tu, tapi bila dah dapat kemurungan dia tak suka dengan makanan tu, dah jadi rasa tak ada selera. Bila nak makan dia rasa muntah macam tu, tak ada, sedangkan perut tu lapar. Kadang satu hari belum makan apa-apa pun kan, tapi perut dia rasa tak lapar, tapi badan sebenarnya dia lapar macam tu. Jadi so perubahan dari segi tingkah laku dia sendiri, mungkin kalau sebelum ni dia banyak bercakap, dia seorang yang extrovert, yang suka share dengan orang, tapi bila dia dapat penyakit kemurahan dia berubah menjadi seorang yang pendiam, seorang yang sangat sensitif dan suka sangat mengasingkan diri. Macam saya bagi tahu tadilah, suka mengurungkan diri. Dia rasa tak selesa nak pergi kepada tempat-tempat yang orang ramai, berjumpa orang ramai. Dia tak suka, jadi lebih seronok berada dalam diri. Dia rasa lebih selamat berada dalam bilik dia. Itu kadang-kadang ada berlaku di kalangan masalah keluarga tu, dia jadi mak ayah ni pelik, kenapa anak ni suka sangat berkurung dalam rumah, apa semua, macam tak nak bercakap, tak nak makan. Tapi dia bukan berlaku sehari dua. Ini macam saya bagi tahu tadi, dia berlarutan berbulan-bulan baru kita boleh bagi tahu, boleh lihat dia tu ada ketidaknormalan pada personality dia, macam tu. Okey, dan seterusnya dia ada hilang minat terhadap perkara-perkara. Kalau sebelum ni dia sangat seronok melakukan perkara, mungkin sebelum ni suka keluar dengan kawan, tengok movie, tengok macam berjogging, tapi bila dia apa saja yang seronok lah dengan kawan-kawan dan sebagainya, tapi bila dia ada masalah tanda-tanda kemurungan tu sendiri, dia hilang minat kepada melakukan perkara-perkara yang kebiasaan dia seronok buat. Dia lebih seronok berseorangan lagi, sebab biasanya bila hilang minat tu dia dengan secara automatik dia suka seronok duduk seorang-seorang macam tu. Jadi satu lagi, rasa bersalah dengan apa yang peristiwa yang berlaku pada diri, dalam seharian dia lah. Walaupun yang macam saya bagi tahu tadi, kadang-kadang kesalahan tu bukan disebabkan dia, kesalahan tu disebabkan oleh orang lain. Kadang-kadang dia boleh merasakan, contoh dia ada konflik dengan ibu bapa contoh kan, so dia merasakan bahawa dia lah punca kepada semua ni. Kadang dia ada perasaan-perasaan benda macam tu, ataupun rasa bersalah ni kadang-kadang kegagalan tu kecil sahaja, tapi dia meletakkan benda tu rasa bersalah, rasa diri tak berguna, rasa diri tu macam tak boleh menyumbang kepada orang lain, menyusahkan orang, macam-macam benda dalam pemikiran dia tu sendiri. Dan kita boleh lihat juga simptom seterusnya adalah dari kurang daya tumpuan. Kat sini dia macam, kalau kurang daya tumpuan kat sini maksudnya kalau dia belajar, kalau dia seorang pelajar pun dia suka fokus pada pembelajaran. Kalau dia seorang pekerja, dia suka fokus pada kerja dia sendiri, dan dia sukar untuk membuat decision atau membuat keputusan untuk sesuatu perkara. Dan kadang-kadang tu person macam dia sangat rasa terbeban walaupun keputusan tu dia perlu buat secara simple, dan dia boleh nampak dalam diri dia sendiri sebelum dia okey berkaitan dengan kerja-kerja macam ni ataupun perlu buat keputusan benda macam ni, tetapi kenapa sekarang dia tak boleh. Tu kadang-kadang bila seorang pekerja ada masalah kemurungan, bila dia tak boleh fokus ke tempat kerja dan sebagainya, dia akan beri kesan kepada performance dia di tempat kerja. Dan kalau dia seorang pelajar, dia beri kesan kepada performance dia dalam bidang akademik. Dan kalau dia sebagai di rumah, sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, sebagai seorang ayah dan sebagainya, pokok pangkalnya bila terlibat dengan masalah kemurungan, dia beri kesan kepada keseluruhan function dia sebagai seorang individu untuk menjalankan fungsi dengan cara yang baik, macam tu. Okey. Dan itu adalah antara tanda-tanda kemurungan dah. Jadi yang seterusnya adalah berkaitan dengan penyakit anxiety, yang itu antara yang seringlah kalau saya di pusat kaunseling, yang biasa kes yang banyak dikendalikan di sini adalah berkaitan kes anxiety dan kes kemurungan, di mana dia disebabkan oleh pelbagai faktor dia, pelbagai faktor yang menyebabkan dia, akhirnya bila dibiarkan tidak mendapatkan rawatan dan sebagainya akan terdedah kepada penyakit-penyakit berkaitan anxiety. Jadi tadi berkaitan dengan kemurungan, so berkaitan anxiety, kalau kemurungan lebih pada simptom emosi, simptom tingkah laku dia macam ni. Tapi kalau berkaitan anxiety ni pula kita boleh nampak dari segi simptom fizikal dia. Kita boleh lihat di situ macam dia dapat serangan panik, dapat satu benda yang berlaku, dapat serangan panik dekat situ sampai dia tak boleh nak kontrol diri dia. Dan kita boleh dapat lihat juga kadang-kadang di dua tangan dia ni boleh jadi macam tangan dia boleh dapat berpeluh, dan kita bila dapat orang anxiety dia berlaku dalam jangka masa yang
kerap macam tu, dan satu hari kadang-kadang dia terus dapat macam tu, dan sesak nafas, dan kita boleh lihat juga dia rasa resah dia, kebimbangan yang sangat dia macam berlebih-lebihan, kadang dia tak boleh nak kontrol dia punya anxiety dia tersebut, dan dia juga macam mana dalam simptom kemurungan tu, dia sukar untuk fokus. So bila dia dapat anxiety, dia bimbang yang berlebihan, dia sukar fokus pada sesuatu keadaan macam tu, dan dia sebab dia dalam bila dapat anxiety ni sendiri, dia akan bernafas dengan laju, dan kadang kerap juga bila orang dapat anxiety, dia akan efek kepada dia tak boleh nak bernafas, dia jadi rasa dia try untuk control tapi tak boleh nak buat, tak boleh nak control situasi tu, tetap keep thinking, macam rasa macam dia akan overthink satu benda macam tu, dan dia akan rasa diri dia ni terancam dengan sesuatu perkara, mungkin dia rasa macam dia nak berkaitan dengan kematian, lepas ni akan jadi macam ni, jadi banyak benda. Jadi masa yang sama juga dia macam juga dengan depression atau kemurungan, dia akan juga mengalami masalah tidur, dan dia akan rasa bimbang yang berlebihan, dia akan rasa mulut dia akan rasa kering, lidah dia rasa kering macam tu, dan dia akan rasa juga pening, jalan yang terumbang-ambing. So itu lebih kepada simptom-simptom fizikal. Jadi bila seseorang individu tu bila dia try untuk dapatkan rawatan sebab perkara ni, simptom-simptom ni dia tak akan berlaku secara sehari dua, dia makan masa yang panjang dan akhirnya dia dapat penyakit ni. So biasanya kalau datang untuk dia perlu dapatkan rawatan, untuk dia sembuh dia perlu dapatkan rawatan yang kemungkinan masalah kemurungan, masalah anxiety, dia perlukan pada rawatan daripada kaunselor sendiri, rawatan daripada pihak psikiatri ataupun klinikal psikologis untuk membantu dia merawat masalah tersebut. So maksudnya tidak boleh dibiarkan. So itu tadi berkaitan dengan simptom-simptom yang berkaitan dalam berkaitan kemurungan dan berkaitan anxiety, dan semua penyakit-penyakit tersebut atau masalah-masalah tersebut dia tak akan berlaku macam tu saja. Tak akan ada orang yang rasa tak ada masalah pun tapi tak tahu kenapa jadi macam ni. Dia akan ada sebab tertentu, punca tertentu yang menyebabkan dia tidak boleh menerima, tak boleh buat penerimaan terhadap situasi tersebut, akhirnya menyebabkan masalah ni. Jadi apa punca dia? Punca kepada masalah-masalah anxiety, masalah kemurungan atau apa saja berkaitan masalah kesihatan mental ni, first kat situ adalah personality diri ataupun berkaitan dengan diri dia sendiri. Kebanyakan yang mendapat penyakit-penyakit macam ni adalah bila kita tengok pada diri dia adalah melihat kepada situasi di mana seseorang individu tu ada sikap high expectation, meletakkan jangkaan yang terlalu tinggi terhadap dalam apa saja dalam kehidupan dia. Contohlah kalau dia sebagai seorang pelajar, dia meletakkan satu prestasi akademik yang tinggi, yang memang kata macam capai ikut, dia punya indikator dia punya skor dia sendiri di mana pencapaian tu dia nak. So orang macam dia akan berusaha buat untuk capai apa dia nak, tetapi apa yang jadi masalah dekat bila high expectation tu, dia nak apa yang dia dah usahakan selama ni dapat macam mana yang dia dah jangkakan. So bila dia tak boleh nak jangkakan yang dapat tu tak sebagaimana yang dia jangkakan, so di situ dia akan menerima dia akan distress, dia akan dapat tak boleh menerima hakikat. Contohlah seorang pelajar SPM, contoh SPM nak dapat straight A's, dia dah memang pelajar-pelajar yang memang rajin belajar dan sebagainya, tetapi sampai dapat result tu tak sebagaimana yang diharapkan. Jadi macam tu. So sebenarnya dalam konteks orang yang tidak mendapat benda yang bukan situasi macam ni, apa yang dia perlu difikirkan, dia dah usaha yang terbaik tapi Allah yang tentukan di akhir, dan maksudnya kalau dia boleh coolkan diri dia, ada hikmah di sebaliknya. Tapi orang-orang yang high expectation ni, yang belum dapat pada depression atau anxiety tersendiri, dia tidak boleh menerima hakikat dia macam tu. So dia nak secara yang mudah difahami adalah apa yang dibuat tu perlu dapat sebagaimana yang dia dah usaha, sebagaimana dijangkakan. Andai kata dapat sebaliknya, itu yang menimbulkan masalah pada dia. So itu dari segi high expectation lah, yang cakapkan dia nak kejayaan dalam diri dia tu sebagaimana yang diharapkan. Okay. Yang kedua dari segi personality diri ni juga adalah berkaitan dengan cara dia berfikir, bagaimana perhubungan dia dengan manusia. Contohnya bagaimana dia meletakkan diri dia, cara dia berfikir, cara dia berperasaan, cara dia bertindak. Orang lain pun perlu bertindak sama macam tu juga. Contohnya kalau ini berkaitan dengan masalah penerimaan, contoh dengan hubungan dia dalam keluarga atau hubungan dengan rakan sekerja, dengan rakan sebaya dia. So konflik berlaku di situ. Dia nak orang
melakukan sesuatu, bertindak, berfikir sama macam mana dia fikir. Sedangkan setiap individu tu mempunyai potensi mempunyai cara yang berbeza, mempunyai komitmen yang berbeza. So bila kat sini berlaku konflik tu kadang-kadang bila tak dapat diselesaikan menimbulkan masalah kemurungan macam tu kan, ataupun masalah mental lain lah. Dan itu dari segi dia punya high expectation. Yang kedua dari segi bagaimana dia meletakkan diri orang lain, diri dia ke dalam diri orang lain macam tu kan. Dan yang ketiga dari segi diri dia sendiri tu juga adalah dari segi personality diri dia, kurang kemahiran sosial contohnya, dan kurang kemahiran sosial kadang-kadang bila dia dalam situasi yang dia tak faham, dalam situasi yang menimbulkan apa-apa masalah, so dia cepat rasa rendah diri dengan diri dia dan dia tak menerima hakikat tentang diri dia dan sebagainya. So lebih kepada personality tentang diri dia sendirilah, bagaimana personality tentang bagaimana dia melihat tentang diri dia, dan itu akan menyebabkan dan tidak berlaku penerimaan di situ, maka itu dia menyebabkan masalah pada benda-benda lain lah berkaitan penyakit mental. Dan yang kedua yang kita boleh lihat dari segi perceraian, kehilangan kerja, contohnya kan, ataupun dalam pengalaman tu sendiri juga mungkin dia ada diuji dengan penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan dia sukar menerima hakikat tentang ujian yang dialami, ujian yang dilalui dalam kehidupan dia. So itu pun cenderung untuk dapat penyakit-penyakit mental. Okey, dan seterusnya adalah dari segi kemungkinan juga dari segi persekitaran dia. Persekitaran di dalam keluarga itu sendiri, bagaimana layanan dalam keluarga. Dia dilahir daripada keluarga yang dibesar dalam keluarga yang broken family, ibu bapa yang bercerai. Bukan perceraian itu menjadi masalah, tapi kadang berlaku perceraian tidak dibesarkan pula dengan cara yang betul, macam tu. So itu pun boleh menyebabkan dia jadi masalah pada anak lah. Tapi pada suami isteri ni pula perceraian tu memberi kesan lain pula, so perceraian. Dan yang seterusnya tentang contoh di persekitaran tempat kerja, sebab ada juga penyakit-penyakit mental ni disebabkan oleh permasalahan dilalui di tempat kerja, contohnya hubungan dengan rakan sekerja, hubungan dengan bos, dan akhirnya melibatkan performance dia dalam organisasi tersebut. So banyak sebab dan yang menyebabkan berlakunya punca kepada masalah penyakit mental itu sendiri. Macam saya bagi tahu tadi, yang first tentang persiti diri dia sendiri, yang kedua pengalaman yang dilalui dalam kehidupan dia, pengalaman sedih lah, pengalaman yang dia tak boleh menerima, dan yang ketiga persekitaran dia sendiri, persekitaran dia membesar, dan yang keempat tadi adalah berkaitan dengan tempat kerja, persekitaran tempat kerja. So sebenarnya banyak situasi-situasi lain yang boleh memberi kesan kepada masalah-masalah berkaitan kesihatan mental. Yang penting di sini adalah sebenarnya kalau nak ikutkan dalam kehidupan kita ni, kita tak boleh letak dalam satu diri kita hidup tanpa masalah. Tak logik dalam kita hidup ni tak ada masalah. Mesti akan ada masalah dalam hidup kita. Tapi apa yang kita kena buat, kita kena berhadapan dengan situasi ini adalah bagaimana kita menjadi persepsi kita terhadap masalah tersebut. Sebab masalah akan berlaku, setiap hari akan ada masalah-masalah yang tertentu yang kita kena lalui. Tapi bagaimana kita memberi persepsi terhadap masalah kita tersebut, itu adalah akan memberi kesan kepada kita punya kesihatan mental. Jadi sebab kita kena faham bagaimana yang untuk kita berhadapan dengan masalah tu, kita kena ubah cara kita berfikir. Sebab cara kita berfikir tentang sesuatu perkara, tentang sesuatu yang kita berhadapan setiap hari sebenarnya memberi kesan kepada kita punya apa yang kita rasa. Bila beri kesan pada kita rasa, kita beri kesan pada tingkah laku. So contohlah dekat sini kan, dia ada masalah keluarga, masalah hubungan suami isteri. Dalam perasaan dia merasakan bahawa pemikiran dia rasa suami dia tidak sayangkan dia. Contoh macam suami dia menganggap suami dia ada perempuan lain, contohnya. Itu pemikiran dia. So bila pemikiran masa tu dia ada pergi pada perasaan dia, perasaan marah, perasaan sedih, perasaan rasa macam diri dia dah tak semacam dulu, macam tu. Dia akan libat macam tu. So bila dia ada perasaan macam tu, dia beri kesan pada tingkah laku. Dia menjauhkan diri daripada suami dia ada libat masalah-masalah dia, macam ada benda lah yang tentang diri dia yang dirasa dia nak buat, yang tak normal macam tu. So konsepnya tadi, dia kena buat bila berhadapan dengan masalah, kita kena change kita punya mindset kita tentang berhadapan dengan satu peristiwa. Contohnya macam tadi, ubah cara berfikir, kita akan ubah rasa kita, dan kita akan ubah kita punya tingkah laku kita. Maksudnya sini, bila mindset kita dalam keadaan yang
positif, minda kita dalam keadaan positif, emosi kita dalam keadaan positif, tingkah laku kita dalam keadaan positif. So bila kita dalam situasi macam tu, kita boleh elak daripada berlakunya masalah berkaitan dengan kesihatan mental. So kita boleh hadap cabaran kita setiap hari dengan berbagai cabaran. Jadi konsep yang kita kena faham adalah bagaimana kita memberi persepsi terhadap peristiwa, sebab peristiwa akan berlaku berbagai cara, pelbagai kategori setiap hari, pelbagai cabaran. So itu antara faktor dia pencetus kepada masalah berkaitan dengan kesihatan mental. Okey, dan seterusnya adalah kita nak tengok juga apa tips dia. Saya akan kongsikan juga apa tips bila dah ada sebab, kita boleh faham sebab dia kenapa, dah apa punca dia, apa simptom dia. Sebenarnya untuk elak masalah berkaitan ke penyakit mental ni, ada tips dia ataupun ada cara dia yang kita boleh buat dan kita boleh praktik dalam diri kita supaya kita tidak terdedah dengan masalah-masalah berkaitan dengan penyakit mental. First yang kita kena buat adalah tentang kerohanian. Itu yang paling penting. Bagaimana kita menerima ujian, bagaimana kita menerima takdir daripada Allah, bagaimana kita hadapi setiap cabaran yang dilalui itu, dan kita melihat hikmah di sebaliknya, dan di sebalik, dan dalam masa kita hadapi cabaran tu, dengan kita perbanyakkan doa, perbanyakkan zikir, perbanyakkan ibadah, so masalah-masalah yang kita lalui setiap hari tu kita boleh tangani. Yang first, macam mana sekalipun, walaupun banyak teknik-teknik lain dari segi untuk elak daripada masalah berkaitan kesihatan mental ni, yang perkara yang paling utama, nak tak nak pun, macam mana sekalipun, tentang kerohanian. Kita kena dekatkan diri kita dengan Allah, dekatkan diri kita dengan Tuhan kita. Mudah-mudahan kita boleh elak daripada, kita boleh rasa lega, boleh rasa macam boleh menerima, kita boleh dapat banyak tentang jelik akal, tentang di sebalik masalah kita, banyak kita mengadu dengan Allah dan sebagainya. Itu adalah yang first, itu nak elak. Yang kedua, kita kena faham tentang emosi diri kita, tentang, sebab kita boleh kontrol, kita tak boleh nak kontrol emosi orang lain, tetapi kita boleh kontrol emosi kita, diri kita sendiri. So bila kita kontrol emosi diri kita sendiri, secara automatik kita boleh mewujudkan hubungan positif dengan orang lain. So bila orang lain pun dalam hubungan yang harmonis, so kita pun beri aura yang positif juga pada kita lah. Jadi untuk dengan masalah tadi tu, masa kata kita kena kenal emosi diri kita tu, contohlah kita dalam keadaan yang sedih, kita kena tahu yang kita berhadapan dengan masalah dengan bos, contohnya lah kan, masalah dengan bos. So bila masalah dengan bos, contohlah kita dalam keadaan yang bila bos ada kata sesuatu dekat kita, kita rasa sedih. So masa tu kita dah kena identify dah, kita kena pasti dah kita punya masalah kita tu, okey sekarang saya dalam keadaan yang sedih. So saya kena pasti dengan apa yang bos cakap tadi tu, saya dalam keadaan yang saya memang sedih, dan kita cuba analyse kat situ, apa yang bos cakap tu, apa di sebaliknya yang kita boleh ambil sebagai panduan, apa yang perlu kita ubah. Dan dalam proses kita dah tahu kita sedih, apa yang bos cakap tadi, kita berfikir pula, adakah sedih tu memang normal untuk rasa, tetapi sedih yang berlama-lama melayan perasaan tu, apakah efek pada kita? Jadi kalau kita melayan perasaan sedih, benda yang dah berlaku yang kita dah tak boleh ubah, tentu kita layan perasaan kita sepanjang hari itu, kita berada dalam keadaan yang sedih. So benda suatu dan situasi tersebut akan merugikan diri kita juga. So kalau sedih yang kita biarkan berpanjangan, layan perasaan, dan akhirnya kita dapat sakit, so kesannya pada kita juga. Jadi kita kena tengok kat situ, kita kena sedar emosi kita, emosi marah ke, emosi sedih ke, emosi takut ke, dan bagaimana kita nak refleks pada emosi tersebut. Refleks kat sini, bagaimana cara kita nak tangani, adakah kita perlu melayan, adakah apa yang kita perlu ubah supaya kita tak emosi-emosi tersebut tidak memberi kesan kepada fizikal kita atau pada emosi kita, supaya tidak berlaku emosi-emosi negatif pada kita macam tu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tadi, share
share masalah kita dengan orang lain. Sebab dengan share masalah kadang-kadang bukan yang dapat, mungkin tak dapat satu penyelesaian, tapi kurang-kurangnya bila ada orang mendengar, sekurang-kurangnya kita rasa lega sikit. Dan kalau dapat satu dia cerita dengan, kita boleh dapat pandangan daripada orang lain terhadap masalah kita. Kadang-kadang bila kita analisa diri sendiri, tak semestinya apa yang kita kata tu betul. Tapi dalam kita mencari orang lain untuk share masalah kita tu, perlu cari orang yang kita boleh percaya, orang yang betul, bukannya mencari orang yang akhirnya beri kesan pada kita balik. Sebab kadang-kadang orang ni suka mendengar rahsia, suka mendengar masalah, tapi setakat suka dengar, dia lagi seronok kadang mendengar kita ada masalah, tapi bukan untuk membantu pun, lagi mengeruh lagi keadaan. So dalam situasi macam tu, kita kena cari, dalam kita share masalah, nak share masalah tu, cari orang yang betul-betul, mungkin ahli keluarga terdekat kita. Kadang-kadang kalau masalah tu mungkin masalah yang rasa berkaitan masalah rumah tangga, masalah rumah tangga tu mungkin mengaibkan tu, tapi situasi kadang-kadang kita terpaksa cerita situasi tersebut pada orang tu untuk datang untuk bantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Kadang-kadang contoh dalam masalah rumah tangga, kalau segan nak cerita dengan parent ataupun sesiapa sebab rasa macam mengaibkan suami sendiri, contohnya macam tu kan. Tapi kadang-kadang dalam situasi rumah tangga perlu diceritakan pada orang yang tertentu supaya dia tidak kita letak ke tepi soal aib tu. Soal sekarang kalau tak diceritakan akan berlaku situasi yang lebih teruk macam tu. Jadi so share masalah dengan siapa saja, dengan orang terdekat, orang yang kita boleh percayai, so dia akan mengurangkan kita punya perasaan yang terpendam tu. Sebab biasanya kalau tengok daripada ikut kajian, perempuan ni sebenarnya lebih banyak mengalami masalah depression lah berbanding dengan lelaki, sebab perempuan ni suka menganalisis, suka pendam macam tu, bukan suka pendam lah, tak suka cerita lah contohnya kan, macam tu kan. So dia banyak menganalisis banyak peristiwa, banyak benda yang dirungkai, sebab perempuan ni sebab dia punya thinking dia tu kadang lagi detail, banyak benda dia cerita kan. So kadang-kadang dia menyebabkan bila tak diselesaikan, banyak unfinished kat situ, dia akan jadi banyak masalah-masalah lain berbanding dengan lelaki kadang berbanding dengan perempuan, lelaki lebih kurang dapat depression, tapi dia lebih cenderung kepada tingkah laku agresif, macam tu. Jadi dalam situasi macam tu, soal share tadi tu, lelaki atau perempuan tidak salah untuk share masalah, tidak menampakkan kekurangan diri pun kalau share masalah, tetapi kepada orang-orang yang tertentu, orang yang memang sesuai untuk kita ceritakan masalah tu sendiri. Okey, dan yang ketiga, yang keempat tadi tu, lakukan aktiviti yang kita boleh orang kata macam pindahkan rasa sedih kita, rasa marah kita, rasa tak selesa kita kepada perkara-perkara lain. Contoh, ada setengah dia pergi shopping, ada setengah dia pergi travel, ada setengah dia pergi jumpa kawan-kawan. So apa saja yang aktiviti supaya kita tidak berlama-lama melayan perasaan. So bila contoh kita pergi shopping, kalau perempuan suka shopping lah kan, kalau lelaki suka main game, suka berbasikal, suka bersenam dan sebagainya tu, so dia boleh macam stop sekejap masalah tu. So bila stop masalah tu, kita jadi macam dah cool balik, so akhirnya kita boleh rational balik berfikir, dan kita boleh timbang tara balik di sebalik masalah tadi tu apa sebenarnya kita perlu buat. Jadi kalau contohnya kita melayan perasaan, banyak benda-benda negatif, banyak kepada benda-benda yang bukan-bukan yang kita buat. So cari sesuatu yang kita boleh alihkan pemikiran kita. Dan yang seterusnya adalah berkaitan dengan banyakkan lakukan aktiviti fizikal, bersenam. Sebab bila badan kita, orang yang selalu stres, orang yang selalu banyak inilah berfikir dan sebagainya kan, banyak masalah dalam diri dia, sebenarnya dengan senaman tu sendiri dia boleh mewujudkan badan dalam keadaan yang sihat. Dalam keadaan sihat, bila kita punya badan tu sihat, fizikal kita sihat, emosi kita akan sihat. Sebab tu kadang-kadang tu bila ada individu yang dapat rawatan di tengah-tengah berkaitan dengan anxiety, berkaitan dengan depression, dia disarankan untuk banyakkan senaman di rumah macam tu, supaya dia dapat dia emosi, nak bagi stable emosi dia dengan badan yang sihat, emosi dia pun akan stable. Dan seterusnya kena jaga pemakanan. Dia sangat penting dalam makanan supaya dari segi diet harian tu, sebab supaya badan kita sihat, badan kita tak ada istilah benda-benda yang berkaitan dengan perkara-perkara lain. So itu akan membantu juga dari segi untuk mengatasi masalah-masalah stres kita lah, masalah berkaitan dengan situasi-situasi yang kita tak seronok tadi, stres, anxiety dan sebagainya. Okey, itu antara cara lah yang boleh tips untuk kita elak daripada berlakunya masalah penyakit mental. Yang penting kat sini adalah kenapa kita gunakan teknik-teknik tadi tu, supaya kita tidak berlama-lama melayan sedih, tidak berlama-lama melayan perasaan. Sebab bila berlama-lama melayan perasaan, itulah akhirnya melibatkan masalah-masalah yang tertentu yang kita tak nak tadi, itulah masalah berkaitan dengan mental. Okey, so
Kalau tadi dah ada tips dia, dan mungkin juga pada sesetengah individu bila tadi kan dah bagi tahu tentang bagaimana nak identify, kena pasti masalah berkaitan kesihatan mental, penyakit mental. Jadi setengah mungkin juga ada yang kurang faham bagaimana cara untuk mendapatkan rawatan berkaitan. Kadang-kadang macam ada simptom dia tak tahu simptom, tak tahu pula, dah tahu simptom tak tahu cara nak mendapatkan rawatan kan. Jadi first yang dia kena buat adalah dapatkan pertolongan daripada individu yang berkaitan. So yang sebab dalam konteks menangani masalah kesihatan mental ni sebenarnya kita ada individu-individu tertentu di mana yang mempunyai peranan masing-masing, iaitu pihak kaunselor, pihak klinikal psikologis atau ahli psikologis dan juga doktor psikiatrik. Sebenarnya masing-masing mempunyai peranan yang tersendiri dalam membantu masyarakat, membantu individu menangani masalah kesihatan mental itu sendiri. Okay. So kalau tahu dalam diri tu ada masalah ataupun belum dapat lagi masalah-masalah yang kata simptom-simptom tadi tu, ada apa-apa masalah supaya kita tidak berpanjangan, ada rasa konflik dalam diri, dapatkan rawatan, dapatkan kata perbantuan daripada pihak kaunselor. Kalau tak ada orang yang boleh dipercayai, mungkin boleh dapatkan bantuan daripada pihak kaunselor supaya dapat berlaku dekat situ pencegahan lebih awal tentang masalah yang dihadapi supaya tidak berlarutan dan akhirnya boleh menyebabkan masalah yang lebih teruk yang macam saya kata tadilah berkaitan dengan penyakit mental. Jadi itu kalau belum dapat tapi kadang-kadang ada yang dah dapat penyakit istilah walaupun dah ada simptom-simptom, sebenarnya boleh melalui proses dia boleh pergi kepada, kalau tak nak pergi ke hospital terus sebab masing-masing ada peranannya tersendiri. Kalau contoh pada pihak kaunselor tu sendiri, bila dia jumpa kaunselor, peranan seorang kaunselor tu sebenarnya dia boleh kepada dia identify masalah klien tersebut ataupun individu tersebut. So akan berlaku proses kaunseling di situ, melihat apa punca dia, apa yang perlu diubah, apa yang perlu dibaiki, apa masalah sebenar di situ. So dia akan berlaku proses share di situ. Dan dalam proses kaunseling itu sendiri bukannya untuk melihat kelemahan individu tersebut, tidak. Dalam proses kaunseling itu kita nak melihat apa masalah sebenar di sebalik yang dialami itu, apa punca dia. So bagaimana nak mencari jalan penyelesaian. Itu berlaku dalam proses dengan kaunselor supaya bila dia dapat insight ataupun celik akal daripada masalah dia tu, so dia tidaklah macam berlarutan melayan emosi dia. So dia boleh melalui kehidupan dia dengan lebih baik macam tu. So itu antara peranan kaunselor lah, dan boleh jumpa kalau dalam kaunselor dia ada juga dalam clinical psychologist. Clinical psychologist dia akan buat intervention yang tertentu dia balik masalah tu. Dan kalau doktor psikiatrik pula, ini akan sahkan penyakit-penyakit apa, di bawah kategori mana penyakit mental tersebut, dan untuk diberi rawatan, dia dapat dana dari rawatan dari segi perubatan lah. So antara peranan ketiga-tiga ni ada peranan yang berbeza. Kalau contohlah nak pergi kepada pusat kaunseling dulu, mana-mana kaunselor dulu sebagainya. So pihak kaunselor ni akan tengok dulu apa masalah dia, dan dia akan tengok buat saringan juga sama ada dia ada masalah-masalah berkaitan simptom-simptom lain berkaitan dengan penyakit mental. So dia akan pergi kepada proses kaunseling segi kena pasti masalah. Dia akan tengok juga dari segi macam mana nak bantu dari segi masalah tersebut. Dia akan buat penerokaan terhadap masalah itu sendiri. So kalau dirasakan dan selepas beberapa sesi kaunseling, dan kalau dia merasakan bahawa klien itu sendiri memerlukan pada rawatan daripada psikiatrik atau kaunselor tadi, dia akan refer kepada clinical psychologist atau kepada psikiatrik itu sendiri untuk disahkan sama ada, sebab pihak kaunselor tak boleh mensahkan dia tu adakah dia ni adalah di bawah penyakit mana-mana, di bawah penyakit mental, sama ada anxiety tu ataupun kemurungan tu sendiri. Yang boleh sahkan adalah doktor psikiatrik. Biasanya pihak kaunselor akan buat surat rujukan kepada pihak doktor psikiatrik untuk dia buat diagnose, untuk pastikan sama ada memerlukan ubat-ubatan atau memerlukan terapi tertentu daripada pihak klinikal psikologi dan sebagainya. Jadi walaupun bagaimana selepas dia dapat daripada rawatan daripada pihak doktor psikiatrik dan sebagainya, tetap memerlukan bimbingan daripada pihak kaunselor. Dia kadang-kadang mereka tetap datang ke pusat kaunselor itu sendiri untuk dapatkan bimbingan berkaitan permasalahan dia, untuk dapatkan panduan dan sebagainya. So antara ketiga-tiga ni adalah orang kata macam cara untuk dapatkan pertolongan. Yang pertama adalah kaunselor, yang kedua adalah daripada klinikal psikologis atau ahli psikologis itu sendiri, yang ketiga adalah pada pihak psikiatrik. So masing-masing akan jalankan peranan masing-masing untuk membantu dalam menangani masalah berkaitan dengan kesihatan mental itu sendiri.
So apa yang perlu difahami dekat sini juga adalah kadang-kadang masalah tersukar untuk kadang ada orang individu tertentu yang boleh membantu menangani masalah kesihatan mental. Kaunselor, ada doktor psikiatri, ada clinical psychologist, psikologis lain sama ada di pusat pusat kaunseling private, pusat kaunseling yang mana-mana agensi lah yang menawarkan servis berkaitan kaunseling ataupun psikiatri. Tapi yang menjadi masalah adalah sukar untuk merawat masalah berkaitan kesihatan mental adalah stigma masyarakat. Stigma masyarakat yang sangat risau untuk menghadiri sesi kaunseling, sangat rasa malu untuk hadir sesi kaunseling takut masalah itu diketahui, dan sangat risau untuk dapatkan rawatan psikiatrik sebab merasakan bahawa dekat psikiatrik tak ada orang yang mempunyai masalah-masalah yang orang kata macam orang gila lah, macam itulah masalahnya kan. Tapi sebenarnya itulah stigma dalam masyarakat menyebabkan ada masalah tetapi diamkan diri, malu untuk dapatkan rawatan. Jadi sebenarnya jadi masalah itu semakin lama semakin meningkat. Sedangkan dalam konteks perkhidmatan kaunseling ni, individu yang kerap datang mendapatkan rawatan kaunseling sebenarnya dia adalah individu kaunseling ataupun dia pergi ke rawatan psikiatrik sebenarnya adalah individu yang cuba untuk membina diri untuk supaya jadi orang yang lebih baik. Sebab kita dalam konteks kaunselor itu sendiri tidak menampakkan bila orang datang sesi kaunselor adalah orang ni bermasalah. Masalah dia tu adalah masalah yang kecil saja macam tu kan. Jadi dalam konteks perhubungan menolong ni sama ada dalam pihak psikiatrik, kaunseling sebenarnya seronok bila orang datang untuk mendapatkan khidmat kaunseling. Sebab pada kami bila dapat khidmat kaunseling adalah orang tersebut, individu tersebut adalah cuba untuk membantu diri. Cuba untuk mengungkai apa masalah dalam diri supaya dengan bila dapat satu idea di sebalik permasalahan tu dia boleh membantu diri dia untuk jadi lebih baik. Sama dengan kadang-kadang yang mendapatkan rawatan kaunseling tak semestinya yang sakit berkaitan kesihatan mental tak semestinya memerlukan rawatan ubat-ubatan. Kadang dia memerlukan rawatan bantuan daripada kaunselor ataupun psikologis sahaja tanpa memerlukan ubat-ubatan. Tapi ada juga memerlukan rawatan bimbingan daripada kaunselor, masa yang sama perlu juga rawatan daripada psikiatrik. So itu perkara yang perlu difahami berkaitan dalam masyarakat tentang peranan, tentang apa isu dalam berkaitan kesihatan mental, apa simptom dia dan bagaimana untuk dapatkan rawatan, dan kesedaran dalam masyarakat itu sendiri sangat penting untuk elak diri daripada stigma tentang tentang penyakit mental tu orangnya macam mana. Sebab kadang-kadang orang yang datang ke psikiatrik tu pun kadang bukannya dia berbagai kategori, berbagai masalah daripada berbagai punca. So itu yang perlu dilihat dalam konteks berkaitan dengan rawatan yang diberikan ataupun perkhidmatan kaunseling yang diberikan oleh 3 individu terbabit, kaunselor, clinical psychologist atau ahli psikologis ataupun psikiatrik itu sendiri. Okey. Saya rasa itu saja untuk perkongsian saya berkaitan dengan masalah berkaitan kesihatan mental daripada isu yang dikupas tadi, dan semoga memberi manfaat kepada semua. Dan sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, apa yang penting dalam kehidupan kita sebenarnya adalah kesihatan mental. Kalau kita banyak duit macam mana sekalipun, kita berjaya macam mana sekalipun, kalau kita terdedah dengan penyakit-penyakit berkaitan kesihatan mental, ini tidak makna kita tak akan dapat kegembiraan pun dalam hidup kita. Jadi yang orang kata paling bermakna dalam hidup kita selain daripada perkara lain adalah mendapatkan hati yang gembira. Mendapatkan hati gembira adalah kita perlu memberi satu persepsi kepada apa yang berlaku seharian kita tu. Kita tak boleh nak wujudkan dalam pemikiran kita. Jangan ada halangan dalam kehidupan, sebab setiap hari akan ada halangan dalam kehidupan, akan ada ujian. Tetapi apa yang penting, bagaimana kita membuat persepsi terhadap ujian tersebut. Itu yang penting. Dan bagaimana bila kita buat persepsi positif, kita akan dapat satu jalan penyelesaian, mencari jalan penyelesaian ke atas perkara tersebut. So itu konsep yang kita kena tanamkan dari diri kita untuk membantu diri sendiri menangani masalah berkaitan dengan kesihatan mental. Okey, dan itu saja daripada saya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.